Tadi baru Jabatan Quran Sunnah je. Dah nampak cerah masa depan pelajar lepasan FPPI ni. Jom seterusnya kita pergi ke panel yang kedua iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Redha bin Muhammad selaku Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Qiraat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Cik moderator Macam Cik mana? Syazura. Saudara Ya Syazura. saya. Ya betul. Macam mana puasa Ustaz? Okey? Masih bersemangat? Alhamdulillah setakat ni masih Kita bersemangat dah memburu penghujung. Lailatul Qadar pula. InsyaAllah dah penghujung-penghujung Ramadan ni Ustaz. Ah, Okeylah Ustaz, tanpa melengahkan masa. Okey Ustaz, bila orang tengok macam dengar nama tahfiz qiraat ni je, mesti macam ada yang takut sebab mindset orang terus cakap susah, tahfiz susah, qiraat susah, banyak kena menghafal. So, apakah yang istimewanya program atau kos di bawah jabatan ni Ustaz? Mungkinlah bila mereka dengar perkongsian Ustaz ni, mereka terus pilih Jabatan Tahfiz dan Qiraat ni sebagai pilihan utama mereka. Boleh tak Ustaz membuat sedikit perkongsian? Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi antara kelebihan ataupun keistimewaan Jabatan Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat ataupun kita panggil JTQQ di FPPI quiz ini, kita mempunyai ramai pensyarah-pensyarah yang sangat pakarlah dalam bidang kita, iaitu kalau kita kata bahagian bidang tahfiz dan al-qiraat ini, yang pertamanya mesti kita tahu ramai datangnya daripada syubra. Syubra ni maksudnya orang tu belajar qiraat dekat Mesir. Biasanya belajar qiraat dekat Mesir, kita panggil Ma'had Qiraat Syubra. Kemudian ada juga sebahagian daripada pensyarah kita, Jabatan Tahfiz yang belajar qiraat sambung belajar di Tontor, maknanya peringkat yang lebih tinggilah. Jadi siapa yang bidang tahfiz, bidang qiraat dia tahu siapa keluar pada Tontor ni mesti hebat-hebat ni. Sebab Tontor ni tak ramai yang lepas. Tak ramai yang lepas, yang syubra pun dah susah, Tontor lagilah susah. Jadi kita ada pensyarah-pensyarah lepasan syubra kebanyakannya dan juga ada sebahagiannya lepasan Tontor. Jadi ini antara kelebihan Jabatan Tahfiz kita lah dekat sini. Ada 3 orang pensyarah yang lepasan daripada Tontor. Jadi kita boleh mengajar berkaitan dengan qiraat ini secara lebih mendalam dan lebih detail. Tapi jangan takut sebenarnya, sebab kita punya syarat kalau kita masuk Jabatan Tahfiz ni untuk degree, macam bahagian saya ni ijazah sarjana muda Al-Quran dan Al-Qiraat. Jadi syarat dia nak masuk Jabatan Tahfiz untuk degree ni mestilah dia telah pun menghafaz 30 juzuk. Maknanya kalau pelajar-pelajar matrik semua, mana yang tak hafaz memang tak boleh masuk lah. Itu yang pertama. Memang tak boleh masuk sebab syarat dia mesti dah ada sijil tahfiz. Jadi kalau pelajar-pelajar matrik yang dah ada sijil tahfiz, memang dia target okey dia masuk matrik, kemudian nak masuk terus ke degree tahfiz, maka dia bolehlah sekiranya dia telah pun menghafaz 30 juzuk dan juga mempunyai sijil degree sijil menghafaz Al-Quran yang diiktiraf, maka dia boleh masuk ke degree tahfiz. Jadi yang pertamanya mereka dah hafaz, maka lebih mudah untuk menjalani sepanjang program kita. Degree ni selama 4 tahun. Jadi mereka telah pun menghafaz, hanya perlu murajaah sahaja. Murajaah ni maksud dia kita panggil mengulanglah. Sebelum ni kita dah hafaz 30 juzuk. Contohnya semester pertama kita mengulang 5 juzuk, semester kedua kita mengulang 5 juzuk, maka kita kena ulang. Sebab kita tak boleh tinggal. Kita dah hafaz Quran, kita tak boleh tinggalkan kita punya hafazan. Jadi jangan takut. Yang kita perlu tambah adalah kita perlu belajar qiraat sahaja. Sebab Al-Quran kita dah hafal, kita kena belajar qiraat sahaja. Jadi qiraat ni satu ilmu yang sangat menarik dan sangat pentinglah bagi orang yang menghafaz Al-Quran. Kalau dia nak pergi lebih jauh, dia kena tahu pula apakah kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran ini, dia punya cara bacaan-bacaan yang lain. Ini kelebihan kalau belajar di Jabatan Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Tapi jangan takut, insya-Allah para pensyarah akan membantulah. Sebab semuanya pakar-pakar insya-Allah. Okey. Tapi betul lah Ustaz cakap,
Sebenarnya kita tak boleh takut dengan kesan kita nak ceburi ni. Sebab apa? Sebab untuk kita dapatkan sesuatu tu bukanlah mudah kalau kita tak usaha. Contohlah waktu kita kecil, mana kita lahir-lahir terus pandai ABC, mestilah kita kena belajar dari awal. Macam tu lah dalam bidang kiraat ni. So kalau korang rasa macam susah, korang kena belajar dulu dan korang kena ada rasa minat dalam diri tu. Okay, Ustaz, kita pergi soalan yang seterusnya sebab kita hanya ada 1 jam je ni. Okay. Oh, okay. Boleh. Okay. Sekarang ni banyak persoalan yang ada dekat fikiran diorang ni. Sebenarnya kan Ustaz kan, kos atau program di bawah Jabatan Tahfiz dan Kiraat ni banyak ke kerja ataupun maksudnya banyak ke peluang pekerjaan? Yelah ke kita jadi guru tasmi je mesti orang fikir lepasan tahfiz mesti jadi guru tasmi je. Pada pendapat Ustaz lah kan, adakah skop bidang pekerjaan di bawah jabatan ni terhad? Okey, Alhamdulillah, soalan yang baik. Memang saya banyak kali lah kalau saya bercakap ataupun orang tanya soalan mesti akan tanya bidang pekerjaan ni, mesti biasa tanyalah. Jadi biasanya kita sekiranya kita dah selesai pengajian, paling mudah kita nak berada dalam bidang kita ataupun kita nak mengulang Al-Quran ni sebenarnya kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan hafazan Al-Quran. Sebab tu yang kita kata guru tasmi' tadi, yang tadi ada kata guru tasmi'. Jadi sebab apa? Sebabnya kita nak mengulang Al-Quran tu. Jadi saya pernah dapat nasihat lah daripada seorang pensyarah saya yang mana dia kata kenapa kita jabatan tahfiz, orang-orang yang belajar Quran, orang-orang yang hafaz Quran, kenapa kita nak pergi masuk ke bidang lain? Contoh, saya bagi contoh lah. Ni saya nak buka mata ni masing-masing. Kenapa kita nak cari kerja dalam bidang lain sedangkan kita berada dalam bidang tahfiz, kita berada dalam bidang hafazan Al-Quran. Sebagai contoh, orang syariah dia akan cari kerja dalam bidang syariah. Contohnya penasihat syariah di bank, ataupun dia belajar syariah undang-undang, dia akan jadi hakim, akan jadi peguam dan sebagainya. Mereka berada dalam bidang masing-masing. Jadi kita sebenarnya kita kena buka balik minda kita kena faham sendiri apa yang kita telah ambil ni, iaitu kita dalam bidang hafazan Al-Quran, kita dalam bidang qiraat, menghafaz Al-Quran. Yang pertama, kita bila keluar selesai je belajar, kita dah graduate, kita kena cari bidang pekerjaan yang membantu kita dapat mengulang Al-Quran kita. Itu paling utama. Ini nasihat daripada pensyarah saya sendirilah. Kenapa kita jabatan tahfiz tiba-tiba kita keluar, kita nak ambil bidang yang bukan bidang hafazan. Tiba-tiba kita nak jadi penasihat syariah juga. Kita bidang tahfiz ni, tiba-tiba nak jadi penasihat syariah juga. Kenapa? Pelik kan? Pelik dekat situ sebenarnya. Orang dalam bidang usuluddin bekerja dalam bidang usuluddin. Orang dalam bidang dakwah bekerja dalam bidang dakwah. Tiba-tiba kita bidang tahfiz nak cari kerja lain. Ini satu kepelikan lah sebenarnya. Tapi kalau kita nak cari kerja lain sebenarnya boleh sangatlah. Sebab saya tengok kawan-kawan saya pun ramai yang juga berjaya dalam bidang yang lain. Contohnya ada yang jadi businessman, ada yang dah kaya raya jadi perunding takaful, dah kaya raya dah, saya tengok kawan saya. Ada juga yang dah buka pusat tuition, ada juga. Jadi sebenarnya kalau kita nak cari dunia ni, kita nak cari duit sebenarnya boleh sangat. Tapi kita katakan dalam bidang bisnes lah, dalam bidang usahawan, kita jadi usahawan, kita boleh cari duit. Tapi kalau kita nak jaga kita punya hafazan, orang-orang tahfiz kena cari bidang pekerjaan yang berkaitan dengan hafazan kita yang boleh buat kita mengulang Al-Quran kita. Contoh kita jadi pegawai agama, kita tu pun tak tahu sempat tak sempat baca Quran sebenarnya. Kita jadi imam, insya-Allah kita sempatlah baca Quran sebab kita nak mengulang, nak jadi imam ni. Ataupun kalau kita jadi pensyarah tahfiz, kita jadi guru tahfiz. Sebab saya tengok kebanyakan graduan daripada kita punya jabatan tahfiz ni memang ramai yang mengajar. Mungkin kita mengikut kepada hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Tapi tak apa, kalau nak masuk dalam bidang lain macam saya sebut kawan-kawan saya tadi, boleh, tapi jangan kita tinggalkan Al-Quran kita. Itu je lah pesanan saya sampaikan pesanan ni sebenarnya daripada pensyarah saya juga. Masya Allah Ustaz, kiranya macam program ni salah satu platform sebagai mahasiswa yang lepasan tahfiz dulu untuk kita murajaah Al-Quran tu lah. Ya, betul. Alhamdulillah. Okay Ustaz, soalan yang terakhir, tadi saya dah tanya Ustaz Hadi, so sekarang saya nak tanya pada Ustaz pula. Kenapa para pelajar ni mesti pilih FPPI? Kenapa
mesti pilih Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam dan kenapa mereka perlu jadikan Jabatan Tahfiz dan Qiraat ini sebagai pilihan utama? Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah berkaitan dengan soalan ini, kenapa kita pilih FPPI? Okay, kalau kita masuk kuis, dalam kuis ada banyaklah, dia punya fakulti, ada beberapa fakulti. Jadi daripada salah satu fakulti yang berada di kuis adalah FPPI, Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Jadi kalau kita kata kenapa nak pilih fakulti FPPI ni? Kalau kita tengok nama pun pengajian Islam. Jadi sebenarnya kita nak menceburkan diri kita dalam bidang pengajian Islam. Jadi kita kena fahamlah setiap bidang yang kita pilih ada dia punya keutamaan masing-masing. Sebagai contoh, kalau kita masuk dalam FPPI, Fakulti Pengajian Peradaban Islam ini, mesti kita kena memperkasakan diri kita dalam bidang agama. Itu kita punya tujuan yang pertama lah. Tujuan yang pertama, kenapa masuk pengajian Islam ni? Kita nak memperkasakan diri kita dalam bidang agama. Kenapa masuk kuis? Kalau nama kuis pun College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kita kena masuk kuis ni, jom masuk kuis sebab kita nak nampak pengajian Islam ni dapat membentuk diri kita lah. Dengan suasananya yang baik, dengan pergaulan dengan lecturer kita punya pergaulan dengan rakan-rakan kita, dengan bi'ah solehahnya. Jadi bila kita masuk dalam Fakulti Pengajian Peradaban Islam ni, maka kita akan rasa suasana yang baik, suasana dalam bidang agama. Kita nak memperkasakan diri kita dalam bidang agama. Sebab tu kita perlu pilih, wajib pilih FPPI ni. Masuk FPPI, wajib pilih kuis pula, wajib pilih Jabatan Tahfiz pula yang dah hafaz Quran lah. Yang dah hafaz Quran, pilih Jabatan Tahfiz. Jadi yang keduanya, yang pertama kita nak memperkasakan diri kita dalam bidang agama. Yang keduanya, kalau kita dah pilih bidang agama ni, kita kena letakkan dalam diri kita, tujuan kita nak menyampaikan agama ni kepada masyarakat. Sampaikan agama ni kepada masyarakat. Bukannya ilmu ni kita pergi ambil, kita letak diam-diam dalam diri kita, bukan. Bukan macam tu. Contohlah kalau kita belajar apa-apa sahaja bidang pun, tak kisah, saya tak halang nak masuk apa-apa bidang pun, masuk je lah. Tapi yang penting kita berjaya dalam bidang tersebut dan kita sumbang kita punya diri kita kepada masyarakat. Begitu juga dalam agama, kita selesai pengajian kita, sumbang, kita bantu diri kita bantu kepada masyarakat. Sampaikan ilmu kepada masyarakat, sampaikan dakwah kepada masyarakat. Yang penting kita kena berjaya dalam bidang masing-masing, tak kira lah apa sahaja bidang yang kita ambil. Jadi saya kira pengajian Fakulti Pengajian Peradaban Islam ni sebenarnya insya-Allah boleh membentuk diri kita lebih dekat dan lebih cintakan kepada agama, insya-Allah. Okey Ustaz, ada satu soalan ni. Ada tanya dari Amar Rosha. Assalamualaikum Ustaz. Andai kata saya masih belum ada basic untuk menghafal Quran, adakah boleh saya catch up dengan pengajian di Pusat Tahfiz Kuis? Okey, kalau kepada yang belum menghafaz Quran, saya tak tahulah yang bertanya ni sama ada orang yang dah pelajar matrik ataupun orang luar yang bertanya. Tapi kalau telah pun selesai belajar matrik, kena ambil diploma tahfiz kalau belum menghafaz Quran. Kalau belum menghafaz Quran, sama ada dia ambil diploma tahfiz, tapi lamalah, panjang 3 tahun. Ataupun dia pergi ambil sijil tahfiz di mana-mana tempat lah yang diiktiraf. Biasa kalau kita laju sikit hafal Quran dekat luar, contoh kita ambil sijil tahfiz, dapat setahun setengah, boleh sambung kepada degree. Siapa yang belum hafaz Quran, yang berminat dengan Jabatan Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat ni, kalau nak masuk diploma, tak apa, tak perlu ada, yang belum hafaz Quran pun tak apa, boleh masuk. Tapi kalau yang nak masuk degree tahfiz, wajib dah hafaz 30 juzuk. Tapi kalau kita belum hafaz Quran, masuk diploma, insya-Allah boleh catch up lah. Boleh catch up, kita akan pelan-pelan sebab dia ada dia punya silibus semester. Contoh semester pertama 4 juzuk sahaja, 4 juzuk boleh, insya-Allah tak ada masalah. Dengan suasana kita lagi, tapi kita PKP sekarang ni susah sikit lah. Sebab kita berada dekat rumah. Jadi bila kita berada di rumah, kita kena mujahadah tu lebih. Kena usaha lebih sikit. Mungkin kita tengok, adik-beradik kita tengok TV, adik-beradik kita main game kan. Kita pun nak main game, tak boleh lah. Bila masuk dalam bidang tahfiz, kita kena faham diri kita adalah berlainan dengan orang lain. Kita kena fokuskan diri kita, ambil masa setiap hari untuk fokus kepada Al-Quran. Jadi itu nasihat saya, kalau berasa berminat dengan bidang Al-Quran, bidang tahfiz, boleh masuk bermula daripada diploma ataupun sijil tahfiz, dan boleh cuba berlatih menghafaz Al-Quran ni di rumah dan cuba jauhkan sikitlah daripada
perkara-perkara lara, fokus pada Quran insya-Allah. Okay, Ustaz, soalan seterusnya dari Kapten Kaizo. Apakah subjek-subjek yang akan diajarkan dalam kos ni? Okey, insya-Allah kita punya jabatan ataupun ijazah sarjana muda Quran Qiraat ini, yang pertamanya Al-Quran tu kita kata dah hafaz 30 juzuk tadi, kita akan mengulang setiap mengulang setiap semester Al-Quran. Kemudian ada dia punya silibus dia, bukanlah terus 30 juzuk, bukan. Degree di Malaysia contohnya dekat kuis, semester 1 5 juzuk, semester 2 juzuk 1 hingga juzuk 10, macam kita akan mengulang Quran tu daripada bawah. Tapi kalau contoh dekat Syubra yang kita katakan tadi, lecturer kita ramai daripada Syubra, di Mesir kita tahun pertama je dah terus 30 juzuk dah. Ni kita punya perbezaan lah. Perbezaan kita, contoh kita dekat Malaysia ni kita mula sikit-sikit pada bawah. Tapi kalau di Syubra contoh, tahun pertama 30 juzuk, tahun kedua 30 juzuk, tahun ketiga 30 juzuk. Tu sedikit mencabar lah di Syubra. Tapi kalau contoh kita bandingkan di universiti lain pun kita boleh nampak lah ada sedikit perbezaan. Saya lupa nak sebutkan keistimewaan Jabatan Tahfiz dekat kuis ni adalah kita akan mengulang 30 juzuk ni sepanjang kita punya 8 semester pengajian. Ini keistimewaan kita. Kita nak pastikan pelajar-pelajar lekat hafazan masing-masing. Tu yang pertama, hafazan Quran. Yang kedua, kita akan belajar semua subjek-subjek berkaitan qiraat. Contohnya qiraat hifzul mutun, hafazan matan, qiraat amali, praktikal qiraat, macam mana cara bacaan kita, bacaan qiraat kita dalam surah-surah tertentu. Kemudian kita akan belajar qiraat syaz, qiraat yang ganjil. Ada qiraat-qiraat yang pelik-pelik ni kita akan belajar jugalah untuk kita punya pengetahuan. Kemudian kita akan belajar qiraat dalam perundangan Islam. Kemudian kita akan belajar juga subjek-subjek lain, bukan setakat qiraat. Qiraat tu kita punya meja kita lah yang kita utamakan. Kemudian ada belajar subjek lain berkaitan fiqh munakahat, kita akan belajar fiqh ibadat, kita akan belajar tafsir juga, tafsir ayat hukum, kita akan belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, semua adalah tu kita punya tambahan. Maknanya yang utamanya qiraat, kita akan mendalami qiraat. Kalau siapa-siapa yang mendalami, dia akan rasa minat sebenarnya qiraat ni. Dia ada banyak bacaan Quran sebenarnya. Yang kita tahu kat Malaysia ni satu je, tapi sebenarnya ada banyak. Tapi kalau kita belajar dalam bidang qiraat ni, kita akan nampak dan kita akan rasa lebih berminat insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Thank you Ustaz. Terima kasih. Dah sini dah cukup soalannya. Tak ada. Terima kasih Ustaz atas masa yang diluangkan bersama kami. Semoga kita semua ni diberi peluang lah untuk terus menerus mencari ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat buat diri, bangsa, negara dan agama insya-Allah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Okey. Sama-sama, terima kasih saudari moderator.